Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi. Yang Di-Pertuan Agong menitahkan semua pihak berhenti mengambil kesempatan ke atas isu stoking tentera kalimah Allah yang kini sedang melalui proses perundangan. Titah Sultan Ibrahim, tindakan telah diambil mengikut lunas undang-undang. Justru tidak perlu lagi untuk mana-mana pihak terus mengapi-apikan kemarahan secara berterusan. Tegas baginda, tindakan diambil bukan untuk menghukum semata-mata, tetapi sebagai pengajaran dan peringatan kepada semua untuk menjaga sensitiviti rakyat. Adalah lebih baik masyarakat mengambil iktibar daripada isu itu dan berusaha untuk mengeratkan lagi perpaduan. Sultan Ibrahim seterusnya mengingatkan kemarahan yang berlarutan tidak akan menguntungkan sesiapa. Semua pihak terutamanya pemimpin masyarakat perlu bertindak matang. Nasihat baginda ajak rakyat ke arah perpaduan, bukan perpecahan. Inilah peluang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik antara satu sama lain dalam masyarakat majmuk agar perkara sama tidak berulang lagi. Pembaharuan fiskal perlu dilaksana. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini bagi memastikan ekonomi Malaysia bertunjang di landasan mampan dan utuh sekaligus menggapai tahap ekonomi berpendapatan tinggi berdasarkan nilai manusiawi. Perdana Menteri menjelaskan pembaharuan fiskal akan tertumpu kepada pencasaran subsidi dan memperluas asas hasil. Ini bagi mewujudkan ruang fiskal yang dapat diagih untuk tingkatkan kesejahteraan rakyat. Kerajaan Madani akan noktahkan gejala ketagihan kepada hutang untuk pulihkan keyakinan pelabur luar. Pelaksanaannya melalui usaha memperkukuh pejabat pengurusan hutang bagi menambah baik pengurusan hutang kerajaan selain memperkemas peranan pejabat perhubungan pelabur. Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan wilayah ekonomi Koridor Utara NCER disasar mencatat RM397.8 bilion pelaburan direalisasi menjelang 2030 dan pada masa sama menjadi hub ekonomi dan teknologi bertaraf dunia menerusi 3 bidang tumpuan baharu. Jelas Perdana Menteri, ini termasuk perkhidmatan termaju, pembuatan bernilai tinggi dan pertanian moden. Dua pemacu perubahan akan menyokong perancangan tersebut iaitu amalan alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG dan pelaksanaan penggunaan digital. Sepanjang 2021 hingga 2022, NCER telah menyumbang 34% atau RM197 bilion daripada jumlah pelaburan diluluskan. Kerajaan dan Bank Negara Malaysia telah dan sedang mengambil pelbagai langkah segera untuk memperkukuh nilai ringgit termasuk memastikan pasaran pertukaran asing dalam negara kekal teratur. Dan Kementerian Kewangan menjelaskan kerajaan juga akan mengambil langkah yang perlu termasuk campur tangan untuk membendung pergerakan mata wang yang berlebihan. Kerajaan akan terus memantau penukaran hasil ekspor kepada ringgit oleh syarikat pengeksport. Di samping meneruskan usaha menggalakkan penggunaan mata wang tempatan untuk penyelesaian ekspor bagi mengurangkan kebergantungan terhadap pergerakan dolar AS. Tindakan bersepadu dan terselaras juga diambil bagi membawa masuk aliran dana ke pasaran pertukaran mata wang asing. Secara khususnya, memperkasakan lagi usaha bersama syarikat berkaitan kerajaan bagi menggalakkan mereka membawa pulang pendapatan daripada pelaburan asing dan menukar pendapatan tersebut kepada ringgit dengan lebih konsisten. Kerajaan juga terus komited dan fokus dalam usaha melaksanakan polisi-polisi struktur bagi mengukuhkan nilai ringgit untuk jangka masa panjang. Penganjuran sidang kemuncak KL20 2024 agenda nasional ke arah meletakkan Malaysia pada kedudukan 20 teratas syarikat pemula niaga global menjelang 2030. Akan ada penyertaan yang besar dan pengumuman-pengumuman besar terutamanya daripada kumpulan venture capital and sovereign funds. Itu memberi isyarat yang besar kepada startup founders di seluruh dunia bahawa kerajaan Malaysia telah berjaya mendapat minat daripada pelabur-pelabur dalam bidang digital tech. Jadi kalau pelabur-pelabur ini yang mengawal dana beratus-ratus bilion dolar
berminat untuk mula membuka pejabat, terlibat dan melabur di Malaysia, itu memberi gambaran bahawa ekosistem kita itu adalah satu ekosistem yang rancak. Malaysia memantau rapat perkembangan insiden Jabatan Francis Scott Key di Baltimore, Amerika Syarikat yang runtuh. Wisma Putra menerusi Kedutaan Besar Malaysia di Washington DC sedang giat menyelaras usaha dengan pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan maklumat lanjut. Rakyat Malaysia yang berada di kawasan terjejas dinasihat sentiasa berwaspada dan mematuhi nasihat yang dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Mereka yang memerlukan bantuan dari segi konsular atau mempunyai sebarang pertanyaan boleh menghubungi pihak kedutaan. Jambatan utama di Baltimore, Maryland itu runtuh pada Selasa lepas sebuah kapal kargo melanggar struktur jambatan berkenaan. 7 individu terhumban ke dalam sungai. Kerajaan berhasrat kemuka permohonan peruntukan tambahan daripada India untuk mengeksport 500,000 tan metrik beras putih negara itu ke Malaysia. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, permohonan secara rasmi kepada kerajaan India akan dibuat menerusi saluran diplomatik tidak lama lagi. Datuk Seri Muhammad turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan India atas peruntukan khas mengeksport 170,000 tan metrik beras putih ke negara ini. Peruntukan khas beras putih bukan basmati itu sebagai tanda persahabatan istimewa antara kedua-dua negara. Penghargaan dizahirkan dalam pertemuan bersama Menteri Luar India, Dr. S. Jaishankar semalam. Datuk Seri Muhammad yang menghadiri sesi perbincangan antara Dr. Jaishankar bersama Perdana Menteri memaklumkan Malaysia juga telah kemuka permohonan rasmi kepada India awal tahun ini bagi mendapatkan peruntukan ekspor khas 100,000 tan metrik bawang. Baik saudara, menjelang Aidilfitri, bekalan barangan asas di pasaran akan dipastikan mencukupi. Jaminan itu diberi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali. Kita kena maklum bahawa sistem ekonomi kita adalah kita mengadaptasi sistem ekonomi pasaran terbuka. So, pelbagai elemen dalam menentukan harga itu bukan hanya kontrol daripada kerajaan tetapi juga supplies yang ada bekalan. Jadi that's why kita bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang terlibat termasuklah industri, Kementerian Pertanian, MITI untuk memastikan bekalan itu ada di pasaran dan bekalan itu mencukupi supaya ia dapat mempengaruhi dari aspek kestabilan. Program My Safe Food Ramadan berjaya selamatkan 33,000 kilogram makanan dan minuman dengan anggaran nilai RM416,000 di Bazar Ramadan seluruh negara dan ia bagi tempoh 14 Mac hingga semalam. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kelestarian Hidup KPDN, Fuziah Salih memberitahu, kempen digerakkan bersama rakan strategik iaitu Pertubuhan Pemuda Gamer Malaysia dan Gerakan Pengguna Siswa daripada Institusi Pengajian Tinggi. Sukarelawan terlibat menasihati peniaga agar tidak membazir dan mengumpulkan makanan elok yang tidak terjual untuk diagih kepada golongan memerlukan. Selain membuat kompos daripada sisa makanan dengan mesin kompos disediakan SW Corp. Tahun lepas program rintis My Safe Food berjaya selamatkan 25,000 kilogram makanan. Program Wanita Bangkit beri impak positif kepada golongan wanita memerlukan sejak penganjurannya. Justru Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus memperkasa program berkenaan bagi membuka lebih peluang pekerjaan serta keusahawanan kepada golongan sasa. Kita beri mereka RM500 untuk mereka memulakan perniagaan mereka dari rumah, tak apa. Dia tak ada lesen pun tak apa. Tapi yang penting kita bantu mereka untuk hidup kembali, bangkit kembali. Jadi dari situlah mereka yang nak meneruskan perniagaan mereka, kita lihat daripada minat mereka, kita bantu dengan connect mereka dengan kita punya rakan strategik. Inilah yang berlaku. Jadi ada mereka berjual dah di luar, kios-kios dia kan. Jadi kita dapat melihatlah bagaimana program kita telah menjadi kenyataan.
Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.